Dok ni ada janda seorang 37. Minat sangat ke bakso. Anak juga. Padahal Allah dah. Itulah orang laki-laki betul tak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mensubscribe channel ini, karena pada saat ini alhamdulillah subscriber saya sudah bertambah 1.000 lagi menjadi 11.000. Masya Allah, alhamdulillah kepada semuanya yang sudah mensubscribe ataupun yang sudah setia menonton channel ini. Terima kasih banyak ya. Sebagai janji saya ya, ketika channel ini bertambah 1.000 subscriber, maka saya akan mengirimkan Fatihah kepada semua almarhumin almarhumat, baik dari keluarga yang mensubscribe channel ini ataupun yang sering menonton channel ini. Maka saya harap semuanya keluarga dari yang mensubscribe channel ini ataupun yang biasa nonton ataupun ikut ngaji bareng dalam program ini, saya doakan semoga semua almarhumin almarhumat dari keluarga yang sudah meninggal diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya waktu hidup di dunia ini. Dan yang terpenting, semoga semuanya bisa berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan sahabat Rasulullah, dan juga berjumpa dengan para alim, para ulama beserta keluarga kita masing-masing ketika kita juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa bi syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Itulah tadi sebagai rasa terima kasih saya kepada semua yang mensubscribe channel ini ataupun yang biasa menonton channel ini. Oke, biar nggak lama-lama ya, mari kita mulai ngaji bareng pada kesempatan kali ini. Dan yang akan mengisi, teman-teman pasti tahu karena sudah melihat thumbnail ya, yaitu Ustadz Azhar Idrus. Seperti apakah videonya? Bagi teman-teman yang mau menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bersama saya, jangan lupa seperti biasa, buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Betulkah di Mekah dan Madinah tidak ada kunut? Jawabnya tak betul. Yang betulnya ialah suasana perjalanan solat subuh daripada zaman dulu sampai zaman sekarang adalah mengikut kerajaan yang bermazhab Hambali. Imam Hambali ini dia mentarjihkan akan pendapat tidak sunat baca kunut. Adapun Imam Syafi'i merajihkan pendapat sunat baca kunut subuh. Maka tok guru Imam Syafi'i baca kunut fatwanya yang kita amalkan sekarang, betul tak? Murid Imam Syafi'i, Imam Hambali dah memfatwakan tidak wajib tidak sunat baca kunut. Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, Imam Hambali muridnya berada di Iraq. Kemudian pernah Imam Syafi'i ziarah ke Iraq, daripada Mesir ke Iraq. Sampai di Iraq berjumpa dengan muridnya Imam Hambali. Imam Hambali menyerahkan tugas menjadi imam kepada guru dia lah. Takkan nak murid nak jadi tok imam pula, tok guru dia mari. Faham? Jadi Imam Syafi'i dia jadi imam di negeri Iraq, yang negeri Iraq itu mengikut pendapat murid dia, bukan ikut pendapat dia. Faham? Yang ikut pendapat Imam Syafi'i umat di Mesir, ni dia duduk di Iraq, di Baghdad. Faham? Jadi dia semayang ikut pandangan murid dia.
iaitu tidak baca kunut. Nampak lagi? Kerana mera'i. Nah, orang dulu-dulu rendah diri dulu. Kita sombong diri, tinggi diri. Ilmu baru 2% tu, bahasa macam Imam Syafi'i dah lebih kurang. Faham lagi? Nah, 4 tahun mengaji syariah, balik tu bahasa tak haji dah ikut mazhab. Nah, nak buat gua ni cocok di setan. Nah, rendah diri. Jadi sampai sekarang lah baca kunutnya tidak ada dalam solat subuh. Tapi ulama-ulama, sebagian ulama mereka yang semayang masih melakukan membaca doa kunut, ya, mengikut mazhab. Ada pun solat tarawih maka mengikut pandangan jumhur ulama lagi di Mekah, iaitu 20 rakaat. Soalan seterusnya, saya nak pergi Mekah buat haji dan umrah. Suami saya baru mati. Saya pergi tabung haji panggil. Adakah kau ulama kata boleh untuk pergi haji tempoh edah wafat? Selepas kita jimak bini kita tak mandi lagi. Adakah dosa kita untuk berselawat? Ibadat yang wajib berlaku perselisihan di kalangan ulama. Jika dia sudah mulakan perjalanan, dia boleh tunaikan haji. Kalau dia belum lagi memulakan perjalanan, ditangguhkan haji itu ke tahun hadapan kerana berada dalam edah wafat. Okey? Kalau benda sunat tak boleh. Umpamanya amalan yang sunat. Sebab tu dalam edah wafat, benda wajib dia boleh langgar keluar rumah. Faham lagi? Benda yang sunat tak boleh. Selepas jimak isteri kita tak mandi lagi, adakah dosa kita berselawat? Yang diharamkan atas orang yang berhadas besar hanyalah membaca Quran. La yakrahu syai'an minal Qur'ani. Nampak? Junubun, tidak membaca sesuatu pun daripada Quran itu oleh orang yang junub. Junubun, orang yang janabah. Okey? Baca Quran lain pada baca Quran boleh. Maknanya orang yang tak mandi wajib, dia boleh berzikir, boleh tasbih, boleh takdis, boleh tahmid, boleh takbir, boleh selawat, boleh istighfar, boleh berdoa. Yang tak boleh qiraatul Quran, dari surah Fatihah tak boleh sampai surah An-Nas. 114 surah tak boleh baca. Faham? Selawat boleh. Malah dibolehkan ya. Bapa masa khatib baca khutbah kena pegang tongkat. Memang kena pegang ke? Sebab ada saya tengok khatib yang pegang masa menyampaikan khutbah, ada yang tak pegang. Jawabnya bukan wajib pegang, sunat pegang, mengikut perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Nabi pegang tongkat, sampai giliran zaman sahabat pula, sahabat pegang tongkat baca khutbah. Kita pegang tongkat lah, sunat. Faham lagi? Tapi tongkat tu tak sama lah. Ada tongkat pendek, tongkat panjang, kok pandamu lah. Nah, tongkat tinggi, tongkat petok, tongkat reyok-reyok gitu sikit, asal tongkat. Nah, lembing pun termasuk tongkat, tombok pun boleh, pedang pun boleh, asalkan dia panggil bertadah tangan, bertahan tangan atas suatu yang ditiru daripada perbuatan Nabi SAW. Okey? Masa khatib khutbah, boleh tak kita selawat? Boleh ketika disebut nama Nabi. Katanya khatib, hadirin jemaat sekalian, Rasulullah. Ada tak gitu? Bila dengar Rasulullah itu, kita sunat berkata nampak sallallahu wasallam alaihi atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Faham lagi? Tapi kata ulama fiqh, dengan rendahkan suara, jangan jadi geger kerana tengah khutbah. Faham? Katanya khatib, hadirin jemaat sekalian, pernah suatu hari Nabi kita Muhammad, kita pun dengar Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu wasallam alaihi. Perlahan, faham? Boleh. Memang kena dengar 100% ke khutbah yang disampaikan? Dia tanya dah. Kalau kita pergi jemaah kena dengar belaka ke? Boleh ke dengar separuh, tidur separuh? Dia ni tak berapa berminat dengan khutbah dia ni. Jawabnya ya, dengar awal sampai habis. Bukan dengar, pisah supaya dapat dengar. Fastami'ulah. Dalam Quran kata bukan fasma'u dengarlah. Tak mau dengar sudah. Fastami'u, buat supaya dapat dengar.
maksudnya. Mana kalau jauh, hari rapat dekat. Itu. Kalau saya terlelap dalam solat, batal atau tidak? Kalau punggung kita tetap di atas suatu yang tak boleh nak keluar angin, tidak batal. Contohnya dia duduk tayat awal, punggung dia betul-betul atas lipat buku lalinya. Jadi nak ketuk tak boleh. Maka tertidur sekejap dalam solat tidak batal. Dia sama dengan sebelum solat. Kalau di luar solat punggung kita boleh keluar angin, batal. Punggung tak boleh keluar angin, duduk gini. Faham? Contohnya kita duduk sila gini. Boleh tak keluar angin? Tak boleh Kalau nak ketuk buat kena akak punggung. Lepas tu kadang-kadang dia buat lolok pinjam peng pada hari ketuk. Kita naik atas motosikal, boleh tak punggung kita keluar angin? Tak boleh. Faham? Lepas tu budak-budak motor dia duduk senggang itu. Dia jenis ketuk semua. Faham? Jadi kalau duduk gini tak boleh. Maka kalau semayang lah, dalam semayang itu memang tak boleh keluar angin, maka tak batal. Lah kalau boleh keluar angin, batal. Faham? Tu imam telajak semayang tarawih jadi 3 rakaat. Macam mana tu ustaz? Tak ada pelik, ni biasa. Yang tidak ada telajak, yang tak tersalah ialah Allah Ta'ala. Kita makhluk biasalah. Tu imam baca sedap lagu pun ada gak salah makhraj. Faham lagi? Ada gak salah rakaat. Menunjukkan kita makhluk. Baik. Tu imam ni gaduh sangat nak semayang witir, bahang 3 rakaat lalu dah. Maka hukumnya turun balik, kita tegur subhanallah dan dia turun balik. Turun balik dan sujud sahwi. Okey, sunat sujud sahwi kerana sudah berdiri. Adapun baru bertekan tangan sedikit pergerakan, maka tidak sunat sujud sahwi. Kalau kita sudah separuh berdiri, maka sunat sujud sahwi. Tegurlah subhanallah. Subhanallah itu dibenarkan kerana tasbih itu lirijal, bagi laki-laki. Jangan kata lain pada itu batal. Masya Allah, takut batal semayang. Subhanallah. Faham? Bawa Pak Express penumpang tertinggal barang pakaian, saya simpan tersebut hingga sebulan-bulan, bertahun-tahun nak ambil. Boleh tak saya guna barang tersebut? Tak boleh. Kalau barangmu orang tinggal dalam tu, kenapa mu simpan kat rumahmu? Kenapa tak pergi pada syarikat? Nampak? Awak bekerja dengan syarikat sebagai driver, orang tinggal barang, laporkan kepada pejabat. Kalau saya tahu gitu, kalau syarikat barang orang tinggal kena lapor kepada pejabat. Mudak lapor, mu budiang lah rumah mu senyap, lepas tu mu nak bakar. Sedap gamuk. Kena atur, dan para pejabat mereka bertanggungjawab untuk mencari siapakah pemiliknya. Soalan seterusnya, saya mengandung berpuasa tapi pada tengah hari itu ada keluar cecair coklat agak banyak. Bila saya tanya doktor kata saya boleh puasa lagi tak gugur. Soalan saya, bagaimana dengan status puasa saya? Adakah sah atau terbatal? Dengar baik-baik. Kebiasaannya perempuan yang hamil, yang pregnant, yang mengandung tidak keluar haid. Tetapi jarang-jarang ada berlaku. Faham lagi? Ada juga berlaku jarang-jarang. Jadi kalau keluarlah darah itu menempati haid, iaitu sekurang-kurangnya sehari semalam, maka walaupun ketika mengandung dikira haid. Kemudian adakah dikira nifas? Tidak, kerana kata doktor tadi, selagi dia bukan keguguran maka tidak dihubungkan dengan nifas. Begitulah dalam fiqh Islam, jika keluar itu menunjukkan gugur, maknanya keluar anak yang tidak menjadi, maka darah yang mula keluar sampai kepada kering ialah darah nifas. Hukum sama dengan perempuan yang beranak pada hukumnya. Jadi kalau kandungan tak ada masalah, cuma ada keluar warna koko saja sedikit, itu bukan haid. Jadi membatalkan wuduk, najis, wajib bersih sebelum solat. Soalan seterusnya, kita semayang tarawih masjid Kristen, makan moreh situ, kita gaung, kita bahang kuih, surah lain pula boleh atau tidak? Kita makan di satu masjid, lepas semayang ada makan, kita makan, lepas makan kita pergi masjid lain ada makan, kita makan pula, boleh atau tidak? Tengok keadaan, syarat-syarat. Yang pertama, kita di sini mari jamu, macam hari ni ada makan, kita mari dengar, lepas tu ada orang letak makanan, boleh makan tak lagi? Cuba jawab. Boleh tak? Lepas tu kita balik rumah kita, nak sapa ke guru muda, contoh nak balik guru muda kat lagi, faham? Tengok di Kijing ada orang duk bayar jamu-jamu,
Kita berhenti singgah makan atas pulut lepa. Boleh atau tidak? Kena tengok dulu lah. Pulut lepa tu tanya lah orang makan benda ni. Oh ni orang-orang nazar. Oh nazar. Boleh makan dah? Untuk siapa? Nazar siapa-siapa? Boleh makan. Jangan pergi gomong puak halu. Ada masjid puak. Ada masjid puak. Faham tak lagi? Sebab tu kita hak jenis balik mayang jemaah, dia tak balik rumah terus, dia gaung. Mana ada kenduri, berok singgah. Haram makan. Jangan main-main, singgah boleh. Tak, ada 5-6 buah tu. Ngeserebang, kain selepang tak perlu. Dia molek sugi 2 datang lah pacik. Cari rumah ada makan kenduri. Orang tak jepu. Faham? Jadi orang ingat ke dia jepu? Orang pun kata makan. Haram makan. Kena khabar. Gini cik, saya sebenarnya tidak dijepu. Saja je mari. Atau orang kata Allah, saya tak ada kira sangat. Tak boleh makan, tak boleh makan. Balik ya. Faham lagi? Jangan main-main. Ramai kita budak-budak balik main jemaah, baru buat ibadat, pergi buat benda haram dah. Dia makan kenduri orang tak jepu. Tapi biasa kalau makan di masjid surah malam musim-musim Ramadan ini, mereka tidak khususkan bagi orang yang tertentu. Jadi pulang kepada uruf. Kita tak dapat keputusan adakah kita dibenarkan makan atau dihalang makan. Yarji'u ilal urfi, balik kepada uruf. Urufnya ramai-ramai orang mana pun boleh makan. Soalan seterusnya, atas kubur pokok daun kari tumbuh, kita ambil boleh atau tidak buat masakan? Boleh. Ada orang kata kalau pokok itu tumbuh atas kubur tak boleh makan buah, sebab akar dia kena mayat. Mayat masuk ke akar, masuk dalam buah. Jadi makan buah, makan mayat. Bengong. Nampak tak? Allah jadikan pada pokok-pokok, walaupun pokok kecil sekalipun, ada filter penapis yang cukup hebat. Sebab tu ni sebatang pokok sayur, kita suruh sini air kecing babi. Air kecing babi tak kena pokok. Kalau kena pokok, nak makan sayur wajib basuh. Hak tu kena air kecing, kena pokok. Hak tak kena pokok, faham tak lagi? Hak atas tanah, hak akar dia seduk lagi. Akar dia seduk, tak jadi najis dah, kerana ditapik. Faham tak lagi? Soalan seterusnya, banyak lagi ni, dia buat laju-laju kan? Okey, baik. Apakah hukum pakai tasbih di tangan leher? Sebab tengok ramai orang pakai. Jika dipakai kerana berhias seperti perhiasan perempuan, hukumnya haram. Kalau kita pakai kerana nak guna, bukan perhiasan, hukumnya tidak haram. Faham lagi? Bapa mungkin sakut tekak, sebab kalau kita jatuh mau bukan lain. Jadi nak sunat tasbih senang, hukumnya harus. Bapa pergi sakut tekak, lawa sikit bau macam gapuang, haram. Itu zina, yang zinatun nisa, perhiasan perempuan tak boleh. Kena hati-hati. Soalan seterusnya, betulkah dalam jalan kita nak ambil wuduk? Memang niat nak ambil wuduk lah, tapi hadir dalam hati ketika basuh muka saja kau ambil wuduk. Jawabnya, itu bukan niat. Niat ini qasdu syai', qasad mengerjakan sesuatu. Kalau dalam ibadat, muqtarinan bi fi'li, masa kita buat itu. Jadi kalau kita duduk di rumah, kita berasa nak mayang tarawih di masjid, kayak gini kena niat tak lagi mayang tarawih? Kena niat lah, itu baru niat. Allah, aku semayang sunat tarawih. Dah tadi dalam hati itu adalah ni cita-cita, bukan niat. Ataupun dipanggil azam bila kemah dah tak pergi ke lain dah, memang nak pergi masjid, dipanggil azam. Kalau dah kemah dipanggil taraddud. Kalau lah litas saja khatirun nafsi. Faham lagi? Soalan seterusnya, apakah amalan terbaik mencari Lailatul Qadar? Kalau nak cari Lailatul Qadar, tak usah cari 1 malam, cari 30 malam. Dr. Ahmad Syarwasi sebut dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, tahu kitab orang Mesir. Dia kata kalau mu nak Lailatul Qadar, mu beramal setiap malam, solat maghrib, sunat isyak, fardu isyak, solat tarawih dan solat witir. Lazimkan setiap malam, kamu akan dapat. Kalau tidak dapat tepat-tepat atas Lailatul Qadar, kamu akan dapat CP Lailatul Qadar. Faham lagi? Kita dah malam lain tak mau beramal, nak malam Lailatul Qadar nak beramal. Faham lagi? Malam lain tidur subuh budak mayang. Malam tu kawan dia kata, macam pelik malam ni kawan dia mesej lu WhatsApp. Pokok pun nampak macam nunduk lagi. Kawan tu mandi junuk tu. Padahal puasa bodoh. Dia nak cikang Lailatul Qadar. Itu salah. Faham? Buru setiap malam Nabi semayang. Serawih ada di rumah, ada di masjid.
Batuk ada kohok, lepas tu kita telan kohok itu, guana puasa kita batal atau tidak? Kamu batuk, tubik kohok, lepas tu telan kohok, batal tak? Kohok. Kohok tu duduk di mana? Kohok dalam mulut tak atas. Kohok dalam perut tu biar lokong. Mari di mana? Pelak kohok telan mula, tu batal. Faham lagi? Atau kohok kita tubik luar dah. Sama macam air liur. Air liur dalam mulut kita telan tak atas. Tapi air liur kita kehek dah. Dari pagi tadi kita berasa nak ludah, kita bola kolek. Nak ludah, kita bola kolek. Bila asar boleh sekolek. Kita telan mula, batal. Batal, dia pisah daripada mulut dah. Faham? Okey? Banyak pertanyaan. Apa kau suami kata isteri gila? Betul ke kata-kata macam itu adalah doa? Suami kata isteri dia gila. Apakah hukumnya? Tengoklah apa tujuan. Gila tu banyak jenis. Dua jenis manusia. Pertama gila kotor, kedua gila bersih. Gila mana suamimu maksud? Gila kotor tu macam orang gila tu hok dak siomang. Gila bersih tu macam kita lah, baju comel apa semua. Tapi gila apa? Gila bertitik, gila ngai, gila memang kita balik rumah. Faham lagi? Tu gila bersih. Kalau gila tu maksudnya aib hina, pokoknya haram. Bukan kata bini orang pun boleh kata. Apa tak lagi pun ni. Apabila kita memberi dia mas kahwin hantaran, tak, bukan semua benda boleh kita buat. Bukan kita boleh maki, boleh carut, tak boleh. Itu tak ada tu, walaupun membayar 1 juta mas kahwin. Faham? Duit KWSP baru keluar RM10,000, wajib kena zakat atau tidak? Boleh beri kepada pondok atau tidak? Biar. Siapa nak jawab ni? Awak wajib koko. RM10,000 keluar KWSP, kena keluar zakat tak? Kena keluar zakat? Belum tentu jawabnya. Okey? Kena tengok jumlah dalam simpanan. Jika jumlah dalam simpanan itu sampai nisabnya, maka apa yang kita keluar itu baru kena zakat. Jika jumlah simpanan tidak sampai nisab, apa yang kita keluar tidak kena zakat. Nisabnya ialah harga 85 gram emas hari ini. Hari ini berapa satu emas? Berapa 1 gram? Hari ini. Katakan hari ini RM280 1 gram. 280 kali 85 berapa? RM23,800. Itu nisabnya. Jadi kalau total dalam simpanan sudah sampai 23,800 atau lebih, maka mudra 1,000 kena keluar 2.5%, iaitu RM25. Kalau mudra 1 juta, RM25,000. Kalau mudra RM10, 25 sen. Faham lagi? Jumlah itu yang zakat ialah 2.5% dari jumlah yang dikeluar, bukan jumlah yang ada di dalam. Jumlah dalam ini untuk menentukan nisab sampai atau tidak. Faham lagi? Jadi jawapan tu betul dah. Cuma kena faham, tengok total. Bulan puasa ni ada tak syaitan yang tak kena tangkap? Sebab ada juga orang buat jahat. Baik. Nabi kata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin. Al-hadis, bila datang bulan Ramadan dibuka pintu syurga. Maksudnya bukan kita nak pergi masuk ramai-ramai bulan ni, kita beramallah. Tak? Syurga duk tunggu kita bila-bila. Dan ditutup pintu neraka, maknanya jelaslah buat maksiat. Faham lagi? Dan dirantai, dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi musuh kita dua. Musuh kita yang nak rosakkan kita daripada amal dua je. Pertama syaitan, kedua nafsu. Maka syaitan Allah tolong kurung, tolong kurung nafsu. Kita yang tak jadi tu Allah tolong kurung syaitan, nafsu kita tak kurung. Faham lagi? Jadi ngota juga. Allah tolong dah sebelah pihak, iaitu tolong ikat syaitan, tolong jaga nafsumu dengan puasa. Dah ada juga yang terlepas. Ada. Kerana pandangan jumhur ulama, syaitan yang diikat ini ialah kepala-kepala jin. Nampak lagi?
Ada pun hak kacau royang, hak jin kapung tu ramai tu. Jin hak duk lara jambang. Jin hak duk ngosek duk biar apa kubur tu dah ada masalah tu. Berderu lagi ada. Neh. Macam mana jodoh yang baik? Saya muda lagi, saya tak boleh tengoklah perempuan jadi lagu lain lah ustaz. Itu soalan. Baik. Dia muda lagi, dia tak boleh tengok perempuan. Faham lagi? Jadi kalau tua dah boleh tengok ke mana? Nampak? Neh? Kalau tua dah boleh tengok tak? Orang tua dah boleh tengok perempuan tak? Boleh tak? Dia jawab kali. Boleh? Boleh kalau tua dah. Nah, jawabnya begini. Tua atau muda itu dilarang melihat pada bukan mahram. Faham? Cuma orang muda itu lebih ganas. Orang tua suka juga kerana jenis laki-laki zuyyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Allah jadikan laki-laki berahi ke orang puan. Nah, kalau jenis laki-laki betul lah, anak jantan, dia mesti berahi ke orang puan, muda atau tua. Siapa dalam masjid ni dia tak berahi ke orang puan? Cakap tangan. Sama ada dia mati pucuk atau gay. Jadi kalau jenis laki-laki betul macam dalam Quran, mesti berahi ke orang puan. Cuma bila berahi itu dikawal oleh syarak. Faham lagi? Dengan tasyrik nikah, dengan puasa dan sebagainya. Nah, satu orang tua berahi ke puan. Tapi satu dah gerak dah. Nafsu nak lagi, tubuh dah gerak. Tak tanya 70 tu. Dia kata, puasa ada. Kalau ada orang puang nak, dah puasa tak nikah dah? Enggak, tak nikah dah. Bahasa-bahasa dah. Tu. Dok ni ada janda seorang 37. Minat sangat ke puasa. Anak juga. Padahal Allah dah. Itulah orang laki-laki betul tak? Dia gitu. Sama dengan dunia lah insya-Allah. Jadi 3 hadiah kita akan beri. Kena mata daripada Prima Bele punya butik. Mai. Siapa tadi? Ambil. Ambil lah. Ambil je. Apa penanya terbaik apa? Dak padang. Tambah kain batik. Ni. Ambil ni. Biarlah. Murah-murah. Nak comel beli diri ya. Jangan bayar duit pula kabur komang lah ambil. Ambil. Bagi ambil. Tak ni ti. Kalau besar biar anak-anak, Jadi kalau tidak banyak sedikit kita dapat manfaat daripada majlis kita pada petang ini. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati kepada pihak yang telah memberi sumbangan kepada masjid. Pihak masjid hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih. Allah sajalah yang akan menyempurnakan sumbangan ganjaran tentang rukuan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya akhirati hasanah wa qina azabannar, rabbana taqabbal minna shiyamana du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya ilmu ataupun soalan dan jawaban yang sudah dijawab oleh Ustadz Azhar Idrus tanpa diberi ampun, dijawab di babat habis, dan luar biasa sekali memang Ustadz ini. Dari segala macam pertanyaan beliau itu selalu menjawabnya. Masya Allah, semoga apa-apa yang sudah kita ketahui, apa-apa yang sudah kita dengarkan, dan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus tadi, semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita ataupun tetangga ataupun orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya kita berharap semoga kita semua kedepannya menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, tidak seperti pada hari-hari sebelumnya. Oke, saya undur diri pada program ngaji bareng kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.